Rumah berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol yang elegan, mewah, dan yang paling penting bukan di Spanyol tetapi hanya di Batu Gajah, Perak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Jom, hari ini saya nak bawa kepada anda berjalan-jalan dengan saya. Kita melihat satu rumah yang berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol. Tapi bukan di Spanyol, hanya di Batu Gajah, Perak. Jadi apa yang ada di Batu Gajah ni adalah yang pertama, kita ada Perak Premium Outlet yang mana akan dibuka pada bulan 5 2021, hanya seberang daripada projek kita ni. Dan kalau you all nak tahu, di Batu Gajah ni adalah center untuk ke Ipoh, untuk ke Gopek, untuk ke Parit. Jadi sangat-sangat mudah untuk anda yang bekerja di luar daripada kawasan Batu Gajah. Jadi apa tunggu lagi? Moh, jom ikut saya. Kepada anda yang baru sahaja berkahwin ataupun masih mencari rumah pertama, di sini adalah tempat yang terbaik untuk anda. Dengan keluasan binaan 20 x 70, dan bukan itu sahaja, disediakan juga 4 bilik tidur serta 2 bilik air. Semestinya ianya akan memberikan keselesaan kepada anda serta keluarga anda. Mungkin ada di kalangan anda yang mempunyai keluarga yang besar, ahli keluarga yang ramai. Jangan risau dan jangan lagi segan, kerana di Spanish Garden ni kita menyediakan ruang makan yang sangat besar dan sangat selesa. Boleh menempatkan 7 orang dalam satu masa. Tak percaya? Tengok ni. Mungkin ada di kalangan anda yang risau, yang khawatir, takut. Sebab apa? Sebab bila duduk rumah teres ni, kebanyakannya adalah rumah yang berhaba, rumah yang panas dan sebagainya. Tapi jangan risau, kerana di Spanish Garden ni kita berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol dan shillingnya lebih tinggi daripada rumah yang biasa. Tak percaya? Tengok ni. Biasa kan kalau kita pergi rumah teres, kebanyakannya ruang yang sempit, dapur yang kecil, yang mungkin akan menyebabkan isteri atau pasangan kita sering memarahi kita ataupun naik angin tiba-tiba. Tapi best tak kalau anda dapat hadiahkan pada pasangan anda ataupun isteri anda sebuah dapur yang cukup selesa, yang mungkin akan membuatkan mereka ni akan sentiasa ke dapur untuk menyajikan makanan yang terbaik untuk anda serta ahli keluarga anda. Menarik bukan? Saya yakin dan pasti anda yang menonton video ini pastinya dah tak sabar untuk menghadiahkan kediaman ini kepada ahli keluarga anda. Jadi bersempena dengan MKO, kami menawarkan booking fee serendah RM250 sahaja. Tapi ingat, unit sangat-sangat terhad. Jadi apa tunggu lagi? Jom buat tindakan yang segera untuk hadiahkan kediaman ini kepada mereka. Apa tunggu lagi? Untuk maklumat serta soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus menghubungi nombor yang tertera. Jadi saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Sekian, Assalamualaikum. Rumah tanpa modal? Ada ke? Hai, Assalamualaikum. Saya Putri dari tim Safrish, property expert anda. Dan sekarang Putri berada di Tronoh, Perak. Hari ini Putri nak bawa anda, jom sama-sama kita house tour di satu projek, iaitu di projek Taman Tronoh Putra. Dan apa yang bestnya dekat projek ni? Anda boleh memilikinya tanpa modal tau. Ya, betul. Tak susah-susah anda nak keluarkan duit simpanan untuk memilikinya. Cakap banyak pun tak guna. Jom kita house tour.
Kebanyakan rumah teras yang saya jumpa selalunya berkuap, berhapa dan sangat-sangat tak selesa. Tapi apa yang bestnya dekat projek rumah di Taman Trono Putra ni? Ketinggian ceilingnya di sini mencecah 18 kaki. Jadi anda tak perlu risau tentang isu-isu yang saya sebutkan tadi. Dan pastinya pasangan dan ahli keluarga anda akan tinggal dalam keadaan selesa dan best. Tak percaya? Tengok ni. Bagi anda yang bekerja di sekitar kawasan Trono, rumah di projek Taman Trono Putra ini sangat sesuai untuk anda milikinya kerana kawasannya yang strategik dan center untuk anda ke Batu Gajah mahupun Manjung. Weekend-weekend pun boleh bawa anak-anak dan keluarga ke Lumut. Best kan? Jadi, macam mana? Dah tengok semuanya kan? Oh ya, ada satu berita best yang Putri nak bagi tahu pada anda. Rumah di Taman Trono Putra ni adalah rumah zero booking dan harganya serendah 248K sahaja. Bukan itu sahaja, diberi juga percuma kos guaman dan juga stamp duty kepada anda. Jadi, tunggu apa lagi? Hanya terhad 67 unit sahaja. Nak tahu lebih lanjut, hubungi nombor yang tertera. Sekian saja dari saya Putri dari tim Safish Property Expert anda. Assalamualaikum dan bye-bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naiki Rahimi, salah seorang daripada tim property di Safish Properties. So hari ni kita berada di pejabat lawyer untuk klien kita berdua ni baru lepas sign SMP. Jadi tuan-puan boleh tak perkenalkan sikit pada kita punya viewers ni? Nama saya Nur Asfiza bin Aziz. Saya Putri Nuzari Elijah Muhammad Zakaria. Okey, so mereka ni baru sahaja sign SMP untuk memiliki rumah. Jadi beli rumah dekat mana tu? Dekat Desa Cemor Megah. Oh, Desa Cemor Megah lah projek kita di Cemor Megah. Dah pergi site visit apa semua. Adakah puas hatilah dengan kawasan dan sebagainya? Berpuas hati lah. Lokasi dia strategik untuk pembangunan akan datang, kira berbaloi lah. Berbaloi Okey, jadi kenapa pilih untuk beli rumah waktu sekarang? Sebab kalau ikutkan ramai orang yang mungkin dia nak beli kereta dulu, beli barang-barang yang mungkin selain daripada property. Tapi kenapa memilih untuk beli rumah pada waktu sekarang? Untuk ke depan tu kira senang lah, kira macam mana untuk masa depan kita tu terjamin sikit lah kalau ada rumah. Sebab memiliki aset kan? Okey, jadi daripada Safish sendiri, dari sudut manakah Safish membantu? Maybe daripada sudut semak kelayakan ataupun mana sudut yang Safish dah bantu awak berdua untuk memiliki rumah? Semak kelayakan. Semak kelayakan dan proses-proses jual beli lah. Proses untuk untuk memiliki rumah ni lah. Sampai. Okey, jadi sebagai seorang kaki tangan kerajaan, apa kelebihan yang Cik nampak semasa nak beli rumah ni? Itulah, walaupun gaji saya tak tinggi tapi Alhamdulillah layaklah untuk membeli rumah ni. Kelulusan seawal 3 hari selepas booking tu dah boleh sign SMP. Oh, okey, alhamdulillah. Jadi kiranya cepat jugalah kan. Jadi sepanjang berurusan dengan Safish ni, daripada 2-3 minggu kita berurusan ni, macam mana Safish membantu? Adakah terbaik ataupun ada perkara yang perlu kita improvekan ke macam mana? Setakat ni alhamdulillah lah, terbaik lah daripada saya. Alright, okey, untuk mereka-mereka yang berada di luar sana, apa suggestion anda berdua pada mereka yang masih tak memiliki rumah tahun ni? Cepat-cepatlah beli. Cepat-cepat beli rumah lah ya. Okey. Jadi antara 1 hingga 10 bintang, berapa bintang yang awak berdua nak bagi untuk Safish Properties? Mestilah 10. 10 bintang. Alright, okey, untuk last kita boleh tak kita sebut Safish terbaik? Kita tunjuk good macam ni Ready? Safish terbaik. Alright, thank you. Alright, hai, Assalamualaikum. Selamat malam pada anda yang menonton live session di page Safish seperti biasa.
Setiap malam pada pukul 9 malam sepanjang PKP ini kami akan bersiar langsung dan menjemput panel-panel yang sangat-sangat awesome, sangat-sangat pakar dalam bidang masing-masing. Cuma hari ini saya berkeseorangan sahaja sebab kita punya panel-panel agak busy. So that's why untuk minggu hadapan saya akan solo, ada panel, solo ada panel. So maknanya live tu tak kita akan buat live session hari-hari. Kita nak make sure supaya anda belajar sesuatu yang baru setiap hari. So that's why malam ni walaupun saya berkeseorangan, saya tetap live bersama dengan anda semua. Okay. So untuk memastikan live malam ni tak sunyi, tak kosong, tak sendu. Okay, saya minta you all yang kalau belum tekan button share, saya minta jasa bagi you all semua tolong tekan button share dan kongsikan live ni kepada rakan-rakan kita yang lain supaya mereka pun boleh belajar sesuatu pada malam ini. Okay. Walaupun malam tak ada panel, tapi insyaAllah saya always nak deliver the best knowledge kepada anda supaya anda tahu sesuatu yang baru pada malam ini. Okay, mungkin you all akan cakap, alah bro, orang dah tahu dah apa punca-punca loan susah lepas ni kan. Benda tu klise lah bro. Orang tahu sangat-sangat dah kan. Mungkin ada di antara anda yang tahulah benda-benda ni. Tetapi saya berharap mungkin kita boleh kongsikan live session ni kepada kawan-kawan kita yang lain supaya mungkin ada di antara mereka yang tak tahu dan mereka tahu pada malam ini. Alright. So saya minta you all semua yang belum tekan button share dan kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain supaya mereka tahu dan sedar yang Safrish always nak give the best content, give the best knowledge, always nak provide solution kepada anda yang mungkin ada isu dalam bidang hartanah, mungkin ada certain isu melibatkan hartanah. InsyaAllah tim kita boleh bantu anda dengan sebaik mungkin. Okay guys, tajuk kita pada malam ini adalah punca kenapa loan rumah liat nak lulus ataupun susah gila nak lulus kan. Betul, itu antara struggle orang sekarang ni, which is struggle gila nak buat loan rumah, especially waktu COVID ni kan. Bukan senang nak buat loan rumah, tapi ramai juga yang lepas kan. So maknanya dalam keadaan yang ramai tak lulus, ramai juga yang lepas ataupun lulus loan mereka untuk memiliki rumah pertama mereka this year. Sebenarnya bukanlah cerita tipu ke cerita apa. Memang benda terbukti. Di Safrish sendiri pun memang klien-klien kita ramai sangat yang lulus loan waktu-waktu PKP ni kan. That's why ada strategi dan teknik lah, macam ada strategi, teknik dan orang cakap apa? Advice daripada orang yang betul untuk make sure loan yang kita nak apply tu, especially loan rumah, mudah untuk lulus kan. Sekarang ni memang sekarang ni loan susah lulus tapi interest rate sangat-sangat bagus. Okey, pada anda yang mungkin dah pernah ada rumah 10 tahun lepas ke 20 tahun lepas, you akan tahu yang dulu nak beli rumah interest rate tinggi gila. Alright? Dulu nak beli rumah interest rate tinggi gila. At least 5% ke 6%. Sangat-sangat tinggi. Tetapi sempena COVID, maknanya disebabkan COVID ni, government bagi pengurangan interest yang sangat-sangat bagus. BNM memberikan pengurangan interest yang sangat-sangat bagus, dan bukan BNM sajalah. Maksudnya bank-bank komersial kat luar sana memberikan interest rate, kadar interest yang sangat-sangat cantik lah kan. Mungkin dulu you all akan dapat 4% dan ke atas, tetapi sekarang ni you all boleh dapat 4% dan ke bawah. Average saya boleh katakan dalam 3.5% untuk interest rate. Especially loan rumah lah kan. Untuk loan lain saya tak sure. Tapi untuk loan rumah 3.5 you dah boleh dapat lah interest rate. Nak compare dengan dulu double 6%, 7% kan. Tapi sekarang ni interest rate sangat-sangat cantik. Tapi dalam keadaan interest rate cantik pun loan sangat-sangat susah lulus. Okay, saya akui memang loan sangat-sangat struggle lah nak lulus zaman PKP ni. Tapi sebenarnya tak mustahil untuk lulus kan. So that's why saya harap you all semua yang menonton live session pada malam ni, you boleh belajar something dan you boleh praktikkan mungkin sedikit lah ilmu yang saya nak kongsikan kepada you all semua pada malam ni. Okay guys. Okay, siapa yang menonton live session pada malam ni, suka saya ingatkan yang kepada anda yang menonton live kita pada malam ni, kami nak berikan e-book yang menilai RM199 secara percuma saja. Alright. Kita nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma saja, which is e-book ni menerangkan apakah step by step, langkah demi langkah untuk make sure
kita beli properti dengan harga yang betul. Kadang apa, kita nak beli properti yang betul supaya kita tidak rugi. Dan buku e-book ni juga memberikan penerangan kepada anda semua apakah blueprint ataupun step by step ataupun preparation yang penting sebelum kita nak miliki hartanah kita. Kalau orang cakap, bro, beli rumah senang je kot, pergi je lah sales gallery, booking je lah, masalah je kan. Nampak senang, semua orang boleh booking tapi tak semua orang boleh lulus loan dengan baik. Semua orang boleh booking tapi tak semua orang boleh miliki rumah impian mereka disebabkan loan mereka tak lepas. So that's why ada beberapa preparation, persediaan yang sangat-sangat solid, sangat-sangat penting you all kena buat sebelum beli rumah pertama you all. So semua preparation, apakah persediaan, apakah langkah itu, semua saya terangkan dalam e-book ini. Okay, semua saya terangkan dalam e-book ini. E-book yang bernilai RM199 ini secara percuma saja, dan saya nak berikan e-book ni for free je kepada anda semua. Okay, kalau ikutkan saya boleh jual e-book ni pada harga yang mahal kan. Yelah, e-book ni boleh menyelamatkan kita daripada buat kesilapan properti yang mungkin nilai dia ratusan ribu ringgit, dan mungkin juga menyebabkan kita bankruptcy, mungkin juga rumah kita dilelong, mungkin juga harganya tak masuk akal dan sebagainya kita beli. Dan mistik-mistik itu saya make sure untuk anda tak buat silap, dan saya minta you all semua kalau belum download e-book ni, kita nak berikan e-book ini secara percuma saja. Strategi miliki rumah sebelum umur 30. Nama e-book ni strategi miliki rumah sebelum umur 30, dan e-book ni akan terang kepada anda semua apakah step by step, apakah preparation yang solid yang kita perlu buat sebelum kita miliki rumah pertama kita. Dia macam ni lah. Kita nak beli rumah ni ibarat macam kita nak pergi mana, macam kita beli rumah ni macam ibarat macam kita nak pergi ke Kuala Lumpur kan. Kita daripada Kanga Perlis, kita nak pergi Kuala Lumpur. Of course, kita bukanlah boleh terus pergi. For sure you kena check minyak, you kena check kereta dah servis ke belum, you kena check mungkin ada barang-barang yang nak kena bawa dan sebagainya. Always ready dan be prepared. Bermakna buku ni menerangkan kepada you all semua tentang persediaan. Apakah, thank you team. Okay, apakah persediaan langkah demi langkah you all kena buat sebelum beli hartanah. So team saya dah pinkan e-book. Okay, team saya dah pinkan e-book, link e-book ni. You all boleh download e-book ni secara percuma saja, which is e-book ni dia bukanlah e-book yang macam berjela. Dia just simple e-books. Okay, just simple e-books yang dalam 5 page ke 6 page dah habis dah e-book ni. Okay, so that's why kalau you all berminat, mungkin this year ada plan nak beli property ke, this year ada plan nak beli rumah, boleh download e-book ini secara percuma saja dengan syarat. Okay, saya tak nakkan duit anda, tapi saya nak minta jasa bagi you all semua tekan button share dan kongsikan kepada kawan-kawan kita lain supaya mereka boleh learn something yang baru pada malam ini. Okay guys, clear? So far clear? Right, siapa yang clear, you all boleh komen clear kat bawah. Saya nak make sure live session saya pada malam ni you all dengar jelas dan boleh take note kalau you all nak take note. Kalau jelas boleh komen jelas dekat ruangan komen. Okay, kalau you all dah share boleh komen dan share. Okay, kalau dah share boleh komen dan share dekat ruangan komen. Kalau jelas boleh komen jelas. Sebelum saya nak mulakan tajuk kita pada malam ini, okay, kenapa ataupun apa punca bank liat sangat nak bagi loan kepada kita, ataupun liat tu maksud dia macam susah gila lah nak bagi loan kepada kita kan. Sebenarnya mesti ada punca, mesti ada sebab kenapa bank susah nak bagi loan kepada kita, which is ilmu lah penentu segala-galanya. Okay, once you tahu apakah punca-punca, you make sure you tak buat mistik-mistik ni dan you boleh beli property dengan mudah kan. So that's why penting you all kena take note. You kena take note apa yang saya nak berikan. You kena take note apa yang saya nak terangkan kepada you all semua pada malam ni. Alright guys. So let's start. Right. So suka saya ingatkan kalau you all ada soalan boleh tanya di ruangan komen untuk saya jawab you all punya soalan satu per satu. Alright. So let's start. Okay. First thing first, saya nak ceritakan kepada anda semua. Mungkin ada yang tak tahu kan. Maybe saya tahu, for sure saya tahu ramai yang tahu, tapi saya just nak ceritakan apakah proses standard kita nak beli rumah. Alright. So first kali sebelum kita nak beli rumah, sebelum kita nak pergi ke sales gallery dan sebagainya, first thing first, make sure semak dulu kelayakan kita. Right? Ini sangat-sangat penting. Right? Semak kelayakan ini sangat-sangatlah benda yang sangat-sangat penting, sangat-sangat, saya tak sure nak cakap penting tu macam mana, tapi dia sangat-sangat penting. So apa? Ramai orang hari ini yang dia nak beli rumah, dia terus je menuju ke sales gallery untuk dia pilih rumah idaman hati dia. Okay, contohlah tiba-tiba main Facebook,
lalu iklan rumah cantik, area bla bla bla, area sekian-sekian kan. Dia macam, cantik gila lah rumah ni kan. So aku rasa nak terus booking lah rumah ni kan. Pam kan. Terus start agent kereta, weekend tu terus pergi booking kan. Tanpa dia check dulu kelayakan dia. Right, tanpa dia check dulu kelayakan dia. Sebagai contoh kan, pergi sesekali terus pergi booking. Booking, dah bayar booking. Alah, senang. Dia nak beli rumah dia kan, booking je lah, apa masalahnya kan. Kan, beranggapan macam tu lah kan, proses nak beli rumah ni memang dianggap, senang gila nak beli rumah kan. Tapi, okay, booking je tak ada masalah. Tiba-tiba, selepas beberapa hari, selepas beberapa minggu, mungkin banker call. Hello cik, you punya loan tak lepas lah. Kan, you punya loan tak lepas lah, bla 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 bla, dia bagi alasan. Sebenarnya, punca loan tak lepas tu bukanlah disebabkan bank tak nak bagi loan, bukan salah bank. Tapi sebenarnya punca kenapa loan tak lepas balik kepada diri kita sendiri. Right? Semuanya berbalik kepada diri kita sendiri. Why saya kata semuanya berbalik kepada diri kita sendiri? Sebab you tak check dulu berapa loan yang you layak. Alright, you tak check dulu berapa loan yang bank boleh bagi kepada you untuk you beli rumah. Which is maybe you kata, alah basic kot benda ni kan. Maybe basic, mungkin di antara anda you rasa basic, tapi ramai sangat orang yang buat mistake ni. First thing first, terus tengok iklan, terus nak pergi sales gallery. Sepatutnya langkah pertama you kena buat adalah make sure check dulu berapa loan yang aku layak. Right? Berapa loan yang aku layak. Once kita dah check lah, okay, maybe you akan tanya, alamak, aku nak check dengan siapa loan aku layak ni kan. You boleh PM mana-mana property agent untuk bantu you for free je check tu sebenarnya. Contohlah, you nak check kelayakan kan, you boleh PM Tim Safrish untuk Tim Safrish bantu you all macam mana, apakah step by step untuk kita semak kelayakan. Kan benda ni free, tapi ramai orang buat anggapan benda ni macam alamak leceh kot. Nak pergi check loan dan sebagainya kan, benda yang remeh gila kan. Memang nampak remeh, tapi benda inilah yang menyelamatkan anda daripada menyesal di kemudian hari. Alright, so first kali tolong checking loan dulu. Alright, tolong check dulu berapa loan yang kita layak. Itu benda yang first kali. Okay, I hope you all clear. Okay, right. So, ini step yang betul. Saya ceritakan ni flow by flow, step by step yang betul. Apa yang kita kena buat sebelum kita beli property. Okay, first. Okay. Alright. First kali you kena PM mana-mana agent yang boleh bantu you untuk check loan. Alright, itu yang pertama. Yang kedua adalah tanyakan apakah dokumen-dokumen yang mesti ada untuk kita apply loan. Right, apakah dokumen-dokumen yang kita perlu ada untuk kita apply loan. Okay, biasanya kalau you minta UPM agent, mana-mana agent, kalau you cakap, saya nak apply loan rumah lah, kebiasaannya mereka akan bagi tahu kepada anda apa benda dokumen you perlukan. Sebagai contoh, kalau you kerja swasta, you perlukan payslip 6 bulan terkini. Kalau payslip 6 bulan terkini, lepas tu photostat IC depan belakang, then diperlukan pengesahan jawatan, then diperlukan penyata KWSP, then diperlukan juga macam in case kalau dokumen-dokumen support macam ASB dan sebagainya. So that's why ini antara dokumen-dokumen yang kena prepare, you kena tanya dekat dia. Alright, first step adalah checking loan. Yang kedua adalah tanyakan kepada property agent tersebut apa dokumen-dokumen yang saya perlu sediakan. Alright. Kalau contohlah macam saya beritahu tadi, contoh kalau you sebagai seorang yang bekerja swasta, so maknanya itulah 5-6 benda sebagai tadi tu memang kena ada. Alright. So maksudnya itu benda basic lah, benda basic yang kita perlu ada. Okay. Dan once kita dah start checking loan, kita pun dah start tahu dokumen-dokumen yang kita perlu ada, make sure you filingkan dokumen tersebut. Right? Make sure you filingkan dokumen tersebut. Okay, step ni penting tolong filingkan. Ada orang yang dia nak beli rumah, itu tak ada, ini tak ada. So bila bank minta, jenuh lah nak mencari. Mana nak cari kan, tak ada benda ni kan. Lama nak cakap mana kan. Sebab apa? Dia tak prepare awal-awal. So first kali tolong checking loan. Yang kedua adalah tolong readykan dokumen-dokumen yang penting untuk beli rumah. Alright. So katakanlah agent tu beritahu, okay cik, you punya loan ni layak 300,000. Okay, alright. So dia beritahu dah. Okay, first step dia akan beritahu. First, you akan tanya dia buat checking loan tu first. So
dalam tempoh nak checking loan tu pun dia ada masa dia, maybe dalam 3 hari ke 2 hari ke kan. Terus tanyakan kepada banker ataupun ejen tersebut, apa dokumen-dokumen yang saya perlu prepare untuk saya beli rumah ni. Dia akan bagi tahu terus. So maknanya dalam tempoh sementara you nak tahu berapa kelayakan loan yang layak, dalam tempoh tu jugalah you kena preparekan dokumen-dokumen yang ejen tu dah bagi tahu. Sebagai contoh lah, okay bos, you kena preparekan dokumen ini. Right? You kena prepare dokumen ini. So that's why dalam masa tempoh 3 hari sebelum dapat result, you kena start dah. You kena start dah prepare dokumen tersebut. Okay. Katakanlah hari ketiga. Right? Hari ketiga dia bagi tahu, okay. Bos, I sudah check you punya loan layak 300,000 lah. Dia bagi tahu 300,000 loan yang kita layak. Okay. Then third step. Okay. Third step adalah langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah you dah boleh start dah cari rumah-rumah yang berharga 300,000 dan ke bawah. Right? You dah boleh start cari rumah-rumah yang berharga 300,000 dan ke bawah. Sebab apa? Okay, you kena tangkap macam ni. Sebab apa saya kata rumah yang 300,000 ke bawah? Ramai orang hari ini yang first dia tak check loan. Okay, itu masalah besar. Once dia tak check loan, dia tak tahu berapa harga rumah yang dia layak. Okay, bila dia tak check loan dan tak tahu berapa harga rumah yang dia layak, dia pergi meraban je. Dia pergi je semua rumah yang dia rasa macam sedap di mata dia untuk dia beli. Right? So dia pergilah mana-mana rumah yang dia rasa macam, aku macam suka lah rumah ni, try booking, booking reject. Aku suka lah rumah ni, pergilah booking, reject. Sebab apa? Dia tak check dulu berapa loan yang dia layak. Right? So that's why first kali saya kata tolong checking loan. Right? Yang kedua adalah prepare document. Dan yang ketiga adalah you dah boleh start cari rumah yang mengikut kelayakan you. Kalau kita nak ikut rumah yang kita suka, dia macam-macam rumah kita suka. Banglo itulah, villa lah, semi-D lah, whatever semua kan. Semuanya kita suka. Tapi at the end balik benda basic. Okay? At the end balik pada benda basic, iaitu berapa loan yang aku layak. Itu benda yang paling basic. Benda yang orang cakap kau sembang macam mana pun kalau loan tak lepas, tak jadi apa-apa. Alright, so that's why first thing first, checking loan, then you check berapa rumah yang layak. So that's why third step adalah kita dah boleh cari dah mana property yang berkenan di hati lah, berharga 700,000 berharga 300,000 dan ke bawah. You dah boleh start buat survey dekat Mudah, you dah boleh cari dekat Facebook, you boleh cari dekat iProperty, you boleh cari dekat Property Guru untuk you dapatkan maklumat tentang rumah tersebut. Okay, semaknanya kalau you dah check dokumen pun dokumen lengkap, alright, dokumen lengkap, then harga berapa kelayakan pun you dah tahu semua. So maknanya probability untuk apply loan you reject bagi saya sangat-sangat tipis. Maybe saya tak katalah confirm dulu, tetapi probability kalau you dah readykan dokumen, kalau orang cakap apa, tahu dah loan berapa dan tahu dah macam mana cakap apa, kalau dah tahu dah semua dokumen lengkap, memang tak ada masalah. So bila once you dah submit loan, probability untuk reject itu sangat-sangat tipis. Okay, saya boleh katakan 80% loan you lulus lah, tak ada masalah. Okay, so mana katakanlah you dah boleh cari dah, cari dah kat mana-mana kan. Waktu tu dia boleh cari dah rumah idaman hati yang kena dengan bajet. Okay, you kena faham keywords ni, rumah idaman hati yang kena dengan bajet. Right, orang cakap rumah ni kita nak macam ni, macam tu kan. So that's why at the end balik pada kita punya kelayakan. Alright, so maknanya dah boleh cari dah dekat mana-mana platform sebagai tadi, boleh cari dah, report 300,000 aku boleh dapat rumah ni. Dan third step, tolong decide, ataupun sebenarnya first step sepatutnya, tapi third step ni pun you boleh start still lagi awal untuk you plan benda ni. You kena fikir, rumah pertama aku beli ni, adakah rumah untuk aku duduk, own stay, ataupun rumah aku untuk invest? Rumah untuk aku invest. Okay, you kena clear. First step, you kena clear, rumah yang aku beli ni, mula-mula aku beli ni, untuk aku duduk ke, untuk aku invest? So, you kena clear benda tu. Okay, you dah dapat dah budget berapa harga rumah yang nak, dokumen semua lengkap. Then you kena clear, rumah first ni aku nak duduk ataupun invest. Sebab apa saya kata macam tu? Right? Sebab, once you beli rumah mengikut tekak you, kan, tapi you nak invest, sebenarnya you buat satu mistake yang sangat besar. Right? Once you nak beli rumah untuk investment, tapi you pilih ikut sejak tekak you, cantiknya rumah ni. You beli sebab cantik, you beli sebab you suka design dia dan sebagainya. Maknanya,
you beli rumah mengikut tekak. Kalau mengikut tekak bermakna kalau untuk investment you dah salah step lah sebenarnya. Alright. Once you beli rumah mengikut tekak, ikut tekak you, ikut selera you bermakna you dah salah step. So first thing first, tolong make sure tahu dulu apa kita punya nawaitu awal-awal. Aku beli rumah ni untuk duduk ke, untuk invest ke, untuk apa? Katakanlah aku beli rumah ni untuk invest. Okay, ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangatlah penting. Once you kata aku beli rumah untuk invest, make sure you cari rumah yang location dia bagus. Right? Rumah tak cantik tak apa, tapi location dia cantik. Location cantik, harga cantik. Nak beli rumah untuk investment, make sure you cari deal-deal yang bagus. Bagi contohlah, you kena survey dulu. Oh, aku nak beli rumah dekat kawasan, contoh, kawasan Meru. Right? Aku nak beli rumah kawasan Meru ni. So, you kena survey dah. Okay, Meru kat mana? Katakanlah nak beli rumah dekat kawasan Taman Jati, contoh. Right? You nak beli rumah dekat kawasan Taman Jati. Okay, so then, apa yang you kena buat adalah, you kena survey market dekat Taman Jati tu, berapa harga pasaran dia. Right? You kena survey market dekat Taman Jati tu, berapakah harga pasaran di Taman Jati tu. You kena check. Berapa harga latest orang jual dekat situ. Katakanlah orang jual kat situ harga latest dia adalah sebanyak 180,000 ringgit contoh. Alright? So bermakna jangan cari properti-properti yang atas daripada harga 180,000 ringgit. Sebab apa? Itu harga yang latest orang jual. Kalau itu harga latest. Dan kena tahu juga berapakah harga median price, harga pertengahan di kawasan tersebut. Katakanlah harga latest orang jual 180,000 dekat situ. Harga median, harga pertengahan dekat situ, harga tengah dia dekat situ adalah 160,000. The best, you cari rumah-rumah dekat situ yang berharga 160,000 dan ke bawah. Okay. You kena faham konsep ni Dalam property investment, kita nak untung sebelum beli, bukan untung waktu jual. Alright? Kita nak untung waktu beli ataupun sebelum beli, bukan untung waktu jual. So apa saya kata macam tu? Kalau orang lain beli pada harga 180,000 tapi you beli katakanlah 20% below, 30% below, bermakna you dah untung dah dekat situ sebenarnya. Okay? Bermakna kita dah untung dah dekat situ. So that's why once kita beli property yang dah untung, for sure kalau katakan orang lain bayar installment dekat bank 800 dan market dekat situ sewa pun 800, tapi you beli below market value dan you bayar installment dekat bank RM600 sebab you dapat deal bagus, deal murah. So bermakna you boleh sewa pada harga market. Harga sewa kat situ katakanlah RM800. You boleh sewa pada harga RM800. Tapi installment you dekat bank hanya RM600. Bermakna dekat situ you dah untung sebanyak RM200. Nampak tak? So that's why penting you kena buat calculation kalau you beli rumah untuk investment. Kalau on stay ni, saya tak banyak cerita sangat. Kalau on stay ni ikut sudah tekak you lah. Asal rumah tu harga kena dengan you punya kemampuan. Then orang cakap apa? You pun suka, kawasan pun you suka sedang kerja ke whatever. Okay, lock. Tapi kalau you nak beli untuk investment, make sure you kena betul-betul decide. Tolong particular tentang location, tentang harga dan sebagainya. Okay. Dan saya baca apa yang dekat ruang komen. Alright. Jelas. Okay, saya baca artikel saya tulis. Booking sangat mudah tapi loan belum tentu layak. Exactly, sangat-sangat setuju. Okay, apa lagi? Make sure berapa amount yang layak dahulu, betul? Okay, team saya rajin hari ni dia buat take notes tu. Okay, first kali tolong saya clearkan dahulu. Yang kedua adalah tanya dokumen yang perlu untuk apply loan. Okay, ni 2 step tadi. Yang ketiga kita dah masuk third step. Third step adalah boleh cari dah rumah-rumah yang kita nak decide. Apa rumah macam mana kita nak beli. Kalau kita dah tahu kelayakan kita dah boleh cari dah rumah-rumah yang kita nak beli. Okay, Cik Wawa Rizal, bermanfaat untuk newbie macam saya. Terima kasih. Sama-sama. Alright, so insyaAllah lah kita always nak sharing ilmu kepada you all semua, sharing knowledge supaya you all belajar something. Maybe you kata, alamak ilmu simple kot, ilmu basic lah kau ajar ni, ilmu advance lah sikit. Saya mau fokus pada mereka-mereka yang newbie lah kan, maybe newbie tak tahu apa-apa tentang property tapi ada keinginan untuk beli property. So
Inilah cara kami nak bantu you all semua. Okay, alright. Okay, saya jawab soalan Nakir Rahimi. Umur berapa boleh apply untuk loan rumah? Okay, alright. So kalau you all nak tahu, di Malaysia seawal 18 tahun kita dah boleh start SMP. Seawal 18 tahun kita dah boleh start untuk sign SMP ataupun Sales and Purchase Agreement. You dah boleh sign dah. That means maksudnya kalau you boleh sign bermakna you layak untuk beli rumah lah. Itulah maksud dia. Okay. So seawal 18 tahun kita dah boleh start sign SMP. Bermakna umur 18 lah. Umur 18 kita dah boleh start ada property pertama kita. Tapi tak ramai orang yang umur 18 boleh beli property lah. Maybe 18 pun baru pening-pening lepas SPM, baru dapat result, tak tahu lagi nak masuk U mana dan sebagainya. So on average saya boleh katakan kalau kata nak kata standard awal usia beli rumah ni majority I think dalam 25 kot. Maybe 25 tu dah bekerja, dah stable apa semua. So waktu tu lah mereka akan start plan untuk beli rumah. Tapi kalau orang tahu start umur 18 kita dah boleh start sign SMP, Purchase Agreement. That means umur 18 you dah boleh ada rumah dah. So tak pelik lah kalau zaman sekarang ni maybe ada yang buat bisnes online letup-letup kan, nak beli rumah ke apa semua, tak salah. Sangat-sangat bagus dan saya sangat-sangat advise you beli rumah seawal mungkin. So tapi make sure lah documentation lengkap. Maybe secara kasar atau maybe kalau you tengok daripada pendapatan you buat bisnes online dan sebagainya, you layak. Tapi sebab documentation you tak lengkap, documentation terabur dan sebagainya, bank susah nak bagi loan. Ini sejujurnya. Alright? So penting ni lah, penting sangat-sangat untuk you all tahu documentation, apa yang bank nak, berapa income yang bank okey nak bagi loan. So banyak benda ni you kena fikir, bukan fikir. You kena minta orang yang expert untuk bantu you. Tapi insya-Allah lah Tim Safrish always boleh provide benda ni for free je, tak ada masalah. Okay, daripada Tuan Syafi'i, dia kata macam mana kalau baru bekerja nak beli rumah untuk investment, loan lepas ke atau loan pun kena saving dahulu? Okay, first thing first, untuk beli rumah ni saving sangat-sangat penting. Okay, malah sebagai tahu step-step dari itu, step-step yang itu dah kira general lah orang cakap. Tapi first step you kena saving dan you kena check berapa income you. Katakanlah ada orang tanya saya kan, berapa income yang okey untuk kita beli rumah? Bagi saya kalau you dah bergaji RM2,000 dah boleh beli rumah lah sebenarnya. Kawan, okay, nampak tak? Once gaji you dah achieve RM2,000, you dah start boleh beli rumah. Sejujurnya saya bagi tahu. Okay, tapi ada orang cakap, alamak bro, gaji RM2,000 mana boleh beli rumah, tak logik. Logik je sebenarnya. Depends kepada macam mana kita manage kewangan kita. Ada orang yang gaji RM2,000 tapi dia tak buat loan apa-apa. Bukanlah, dia buat loan lah. Maybe tak ada loan pun susah juga bank nak bagi loan kan. So katakanlah dia buat loan. Right, dia buat loan ASB 100 je tapi income dia RM2,000. Sebenarnya kalau income dia RM2,000 bermakna, ingat tak sebagai tahu, kalau you seorang yang bergaji RM2,000 ke bawah, RM3,000 ke bawah, bank bagi 40% you punya kuota untuk loan daripada income you. Katakanlah you gaji RM2,000, bermakna kuota loan yang you boleh buat adalah sebanyak RM800. So katakanlah dia buat ASB loan sebanyak RM100. So bermakna dia still ada lagi kuota loan sebanyak RM700. So bermakna ada tak rumah yang berharga monthly sekarang RM700? For sure ada. Saya jamin ada lagi rumah yang installment bulanan RM700. Kat mana nak cari? You boleh pergi dekat Mudah ke, boleh carilah. Saya jamin ada benda ni. Tapi kena carilah. Kena spend lebih masa untuk cari rumah-rumah ni kan. Cadangan saya kalau kepada Cik Syaufi, kalau umur you still muda, first thing first, start ada saving lah. Okay, start ada saving dan start ada kerja. Kalau nak buat business, buat proper business, SSM tolong daftar, income tax tolong declare, tolong buat current account untuk make sure benda ni berjalan dengan lancar. Alright. So maknanya dah boleh start lah. Kalau gaji you dah RM2,000 kan, RM2,000 bagi saya dia boleh start di rumah lah, tak ada masalah pun. Alright. Okay, so tapi first mulakan dengan saving lah. At least you kena target lah. Katakanlah aku nak beli rumah yang berharga. Okay, dia pergi cari kat Mudah lah. Bermakna kat Mudah, kita boleh carilah, boleh Google macam, you dah tahu dah rumah yang you layak rumah yang monthly installment RM700. So pergilah cari. Saya boleh katakan dalam, okay, boleh kira terus lah. 700 darab dengan 200. You boleh cari rumah yang berharga RM140,000.
right? You boleh pergi dekat market, kat Mudah ke, dekat Facebook ke, property ke, boleh cari rumah yang berharga RM140,000. Tapi jangan expect kalau rumah investment ni, jangan expect rumah tu nak cantik ke apa semua. More fokus you punya target lah nak investment, cari rumah yang investment. Nampak tak? You kena kaji juga dekat situ berapa rate sewa, berapa harga dekat situ, sebab ini sangat-sangat penting. Sebab kalau beli property ni, you fokus beli property, kalau kata investment ni more fokus pada recurring income. Recurring income ni maksudnya kita nak cari income passive lah ataupun rental income. So kena tahulah berapa harga, berapa rate sewaan kat situ. Income daripada investment ni, property investment ni sewa je lah. Kan sewa je lah, kalau nak cerita jual tu yelah tapi lambat. Tapi kena tahu juga berapa rate sewa kat situ, so kita boleh orang cakap apa? Kita boleh start plan berapa kita nak sewakan, berapa harga rumah installment, dan kita tengok kalau aku buat loan 700, kalau kat sini sewa dalam 800, okey tak? Aku dapat net positive cash flow sebulan 100. So kena fikirlah benda-benda macam tu. Kena fikir kalau sebulan, kalau positive cash flow sebulan 100 tu, maknanya kalau setahun dah aku buat 1,200, orang lain bayarkan, aku punya asset pun orang lain bayarkan. Tak perlu aku fikir-fikir. Maybe okey, kalau rasa okey lah, tak ada masalah. Tapi janganlah beli property yang yelah terlalu mahal, sebab you kena check lah, banyak benda kena kaji. Beli property for investment ni banyak sangat-sangat benda yang kita kena kaji. Bukan sahaja rumah tu harga yang kita rasa okey kita beli terus, tak. Okay, right, I hope you clear Tuan Syafi'i. Okay, alright. Saya baca lagi. Okay, seawal 18 dah boleh start beli rumah. Betul, sangat-sangat setuju. Okay, kiranya umur 18 tahun mesti dah berkejaya, dah berniaga lah kan? Betul lah sepatutnya lah kan? Tapi most people lah, mereka yang berumur 18 tahun ni, majority after SPM ni, mereka akan pilih untuk belajar lah kan? Majority belajar, masuk universiti ke apa semua. Yelah belajar lah kan? Tak ramai yang plan untuk business dan sebagainya. Okay, so maknanya betul kita dah boleh start ada rumah apa semua. Maybe ada di antara kawan-kawan kita yang 18 tahun dah start bekerja ke, kerja JNT ke apa semua kan. Bagus lah. Sebab apa? Sebab bagi saya you start bekerja, maknanya you dah ada income, you dah boleh start plan untuk beli property dah. Benda ni bukanlah benda yang tipu-tipu, betul. Sebab kita ada klien umur dalam 24 tahun, muda lah bagi saya, 24 tahun dah ada rumah sendiri, sangat bagus lah. You dah start ada property pertama you pada umur yang seawal mungkin. Okay, alright. Okay, ada tips tak untuk saving deposit rumah? Okay, first thing first, kalau you nak beli rumah, first thing first, pertama sekali, you kena tahulah berapa harga rumah yang you nak beli. Okay, berapa harga rumah yang you nak beli. Sebagai contoh kan, katakanlah aku nak beli rumah yang berharga RM150,000. Right, RM150,000. Bermakna busuk-busuk at least dalam 20%, at least dalam 15% lah, 15%. Okay, 10% tu for sure deposit, tapi you kena fikir juga, janganlah buat terkejut nanti tiba-tiba macam ada kos nak beli rumah. Nak beli rumah kena ada bayar guaman aku ingatkan beli macam tu je. So kena fikir juga kos lawyer fee dan sebagainya. So katakanlah you nak beli rumah kan berharga RM150,000. Okay, RM150,000 darab dengan 15%. Okay, bermakna RM22,500. Okay, RM22,500. You kena target lah, kalau aku nak beli rumah yang berharga RM150,000, aku kena ada cash untuk deposit dan untuk lawyer fee pun semua tu dalam RM22,500. So, dan second step, you kena target RM22,500 ni aku nak simpan dalam tempoh berapa tahun. Ada orang yang kata, setahun aku boleh simpan. Ada orang cakap, bro, aku 3 tahun. Ada orang cakap, bro, tak boleh, aku 5 tahun lah. Ada orang cakap, bro, aku tak boleh, aku at least 10 tahun. Depends kepada masing-masing punya kemampuan. Okay, katakanlah saya katakan, you target, aku nak RM22,500 ni, aku target dalam masa 5 tahun. Bermakna, RM22,000 bahagi dengan 5. Okay, bermakna setahun, setahun kita kena kumpul sebanyak 4,500. Alright, setahun you kena saving sebanyak 4,500 kan, 4,500. Dan 4,500 pula bahagi dengan 12. Okay, so bermakna sebulan wajib
kena hilangkan duit ni, kena sorok siap-siap sebanyak RM375. Right? So maknanya you kena siap-siap sorok dah, siap-siap buka lah akaun baru ke, akaun saving baru ke untuk tabung rumah kan. Maknanya kena standby RM375 setiap bulan untuk you punya saving rumah. Nampak tak? Ataupun boleh tolak gaji lah, sama ada you nak tolak gaji you 375 ataupun you kena cari, oh aku tak nak tolak gaji aku 375 ni, ataupun you boleh start cari hasil income ataupun carilah apa-apa kerja sampingan yang boleh make sure wajib setiap bulan RM375 ni tersimpan. So konsisten selama 5 tahun, after 5 years you dah ada cash sebanyak RM22,500 dan duit tu boleh jadikan sebagai deposit untuk beli rumah nanti. I hope you clear. Okay, I hope you clear. Alright, semoga menjawab soalan tersebut. Okay guys, suka saya remindkan kepada anda yang menonton live session pada malam ni, kita nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma saja, which is e-book tu adalah blueprint ataupun step by step macam mana kita nak beli properti pertama kita. E-book ni menerangkan apakah dokumen yang you perlukan, apakah preparation, apakah saving yang berapa banyak saving kita perlukan, apakah matlamat kita dan sebagainya. E-book ni saya nak berikan secara percuma saja, which is e-book ni bagi saya boleh jual pada harga yang mahal, tapi saya nak berikan e-book ni secara percuma saja kepada anda yang menonton live session pada malam ini. Tapi dengan syarat, minta tolong jasa by you all, tekan button share dan tag kawan-kawan anda yang maybe ada plan this year nak beli rumah untuk tonton live session pada malam ini. Okay, kalau you dah tekan button share, boleh klik link ni kan, dan terus boleh download e-book ni dan boleh baca lah. E-book ni bukanlah e-book yang panjang-panjang, tak ada. E-book ni just simple e-book je. Dalam 6 muka, 7 muka macam tu je dah boleh habis dah. Tapi nampak dalam 6 muka, 7 muka tu pun you dah clear dah. Oh macam ni, apa step by step nak beli property ni. Oh ni preparation dia. You dah jelas. Once you dah jelas, so boleh follow je step tu untuk ada rumah pertama you, boleh ataupun boleh follow step tu untuk capai impian beli rumah pertama you kan. Tak ramai orang nak bagi ilmu mahal ni secara percuma. Saya nak bagi, saya anggap macam sedekah je lah saya bagi dekat you all kan. So tapi yuran dia ataupun syarat dia adalah saya minta jasa baik you all tekan button share je. Tekan button share, klik like dan boleh download e-book ni secara percuma sahaja. E-book ni mahal, RM199 saya boleh jual, tapi saya nak berikan for free sahaja kepada anda yang menonton live session pada malam ini. Okay, right. So guys, kalau you all yang ada soalan, you all boleh masuk kat ruangan komen ni, boleh tanya lah in case kalau you ada soalan apa-apa berkenaan dengan hartanah, you all boleh tanya dekat ruangan komen dan insyaAllah kalau saya boleh jawab, saya terus jawab soalan you all on the spot. Tak ada masalah, saya boleh terus solvekan you punya isu on the spot. Okay, saya baca lagi apa ada kat sini. Alright. Okay. Alright, okay, kat sini ada Faizal kata apa? Bank ni kena ikut gaji kita ke atau boleh hantar mana-mana bank je? Alright, sebenarnya bank pun dia ada kriteria ataupun requirement dia masing-masing. Ada bank yang kata macam ni dah boleh lepas. Ada bank kata certain amount gaji dah boleh lepas. Ada kata ada pula bank yang kata tak lepas ni gaji kecil. Depends kepada bank. Tapi as a property agent, kalau you deal dengan property agent, insyaAllah lah property agent tu akan try solve the best you punya issue. Tak lepas bank ni kita pergi bank ni, tak lepas bank ni kita pergi bank ni, tak lepas pergi bank ni kita pergi bank ni. Nampak tak? So that's why kena tanya orang yang betul lah untuk make sure you boleh, kena tanya orang yang betul untuk make sure you dapat jawapan ataupun dapat beli rumah impian you. Okay, alright. Kalau kata ada seorang ayah nak beli rumah untuk anaknya 18 tahun tapi masih tak bekerja, macam mana? Boleh ke pakai loan ayahnya dan nama rumah adalah nama anaknya? Okey. Situasi macam ni adalah loan pakai nama ayah dia. Right? Tapi nama rumah boleh letak nama dia. Sebab apa kena faham macam ni? Kalau loan tu, dia macam ni. Kalau loan tu, tak semestinya kalau rumah tu nama Abu, loan tu kena nama Abu. Dan nama Abu wajib lah. Katakanlah nama rumah tu katakanlah macam ni nak cakap kan? Katakanlah si macam tadi ayah tu nak beli rumah untuk anak dia. Boleh je sebenarnya, boleh, tak ada masalah. You kena faham macam ni. Nama di SMP, nama di rumah dengan nama di loan berbeza. Tapi nama, make sure salah seorang daripada nama di rumah tu wajib ada kat loan lah. Kan sebagai contoh lah. Pak Abu nak bagi rumah dekat anak dia nama Ali. Alright. So,
Pak Abu wajib nama loan lah sebab loan tu nama Pak Abu. Dan Ali pula nama dia hanya just ada dekat SNP saja ataupun nama rumah saja, tapi nama loan tak ada. So kena faham benda ni. Dua benda yang berbeza, which is boleh je, tak ada masalah. Okay, memang boleh, tak ada masalah. Alright. So, kita lupa, kita duk saya baca-baca komen, kita lupa kita punya tajuk mana ni kan. Okay, first thing first, kita tahu lah step by step macam mana hidup nak beli rumah. So, I hope you clear. Okay, dari side semua dah beli rumah, dah okay. Dapat saya tahu dia tentang investment house kan. Okay, so maknanya katakanlah you dah decide rumah ni aku nak beli semua. Okay, aku dah clear dah rumah ni aku nak beli. Then, step seterusnya adalah kena bayar booking. Alright, bayar booking dekat, kalau you dengan ejen, bayar kat ejen lah kan. Bayarlah 3.18 daripada harga rumah. Katakanlah rumah tu berharga 100,000. Okay, darab 3.18%. Bermakna you kena bayar RM3,180. Itu harga, harga booking. Standard. Kalau beli rumah upsale, standard 3.18. Kalau you beli pula rumah under construction, booking depends kepada pemaju. Right, kalau you beli rumah under construction, booking depends kepada pemaju. Ada pemaju yang kata 500 cukup untuk booking. Ada pemaju pula kata, oh rumah ni booking 1,000, depends. Tapi kalau rumah sub sales ataupun rumah second hand ni, at least booking 3.18 tu wajib lah. 3.18 tu memang wajib lah. Kena ada kat tangan lah. Mana dah standby nak beli rumah, kalau rumah tu you decide nak beli, wajib booking. Itu memang step dia. Right, then step seterusnya kita boleh pergi untuk dah bayar booking apa semua kan, dah submit loan apa semua, dan seterusnya ada SMP. Waktu tu adalah menandatangani perjanjian jual beli. So maknanya lepas perjanjian jual beli tu, you akan dalam tempoh menunggu pula untuk dapat rumah tu kalau masa sales dalam 3 bulan ke 5 bulan. Depends kepada kes. Ada kes yang tak ada consent, tak ada apa, tak ada sekatan apa-apa, dalam 3 bulan, ada juga yang 2 bulan, sebulan pun boleh settle, tak ada masalah. Tapi standard saya boleh kata dalam 3 bulan ke 5 bulan lah. Itu satu tempoh yang konservatif lah. Bukan saya kata nanti saya kata tinggi cepat sangat, you kata lambat je aku tunggu rumah aku kan. Sebab itu satu tempoh yang on average lah, standard. Alright. So, then after 3 months you dapat kunci dan sebagainya. Itu adalah satu flow yang simple, flow yang standard. Okay, itu flow yang standard. Alright. So kita balik pada tajuk kita tadi. Tak masuk tajuk kan, dah sejam ni. Okay. So, first thing first, kenapa ramai orang yang buat loan tak lepas adalah disebabkan dia ada rekod yang tak berapa baik dengan loan yang dia buat sebelum ni. Sebagai contoh lah, dia buat loan rumah. Katakanlah dia buat loan motor lah kan. Dia buat loan motor dengan contoh lah, dia buat loan motor tu dengan bank. Dan dia bayar tak cantik loan motor tersebut. Kejap bayar, kejap tak bayar, besok bayar bulan depan bayar, bulan ni bayar, bulan depan tak bayar, lepas tu bayar balik 2-3 bulan pula baru bayar. So maknanya rekod hutang dia ataupun buku report kad hutang dia tu tak bagus dengan bank. So bank tak nak berurusan dengan orang yang berisiko untuk dia berniaga. Okay, maksudnya adalah bank tak nak, bayangkan, okay, macam ni dah, kalau kita bagi hutang kawan kita kan, katakanlah kita bagi hutang dekat nama orang tu Ahmad ni, dia bila hutang kan, kita bagi je lah hutang kat dia kan, bagi hutang kat dia. Then Ahmad ni jenis yang kejap bayar, kejap tak bayar, bila bayar minta tak bayar. So bila next katakanlah ada orang kan, katakanlah Ahmad ni pula, katakanlah kita ada kawan tu pula kawan juga dengan Ahmad. Then Ahmad minta hutang kat kawan kita. Dan kawan kita pun tanya kita, bro, Ahmad ni bagus ke dia pernah hutang kau? Bagus tak dia bayar? So kita lah dia punya secret report. Nampak tak? Kita kan kita tahu dia, dia ni kejap bayar, kejap tak bayar. So bermaknanya probability untuk kawan kita ataupun kawan si Ahmad nak bagi hutang, saya rasa sangat-sangat tipis. Sebab apa? Rekod hutang dia dengan kita tak berapa cantik. Nampak tak? Orang takkan berurusan. Kita pun sama lah. Bukanlah bank saja. Kita pun macam tu. Kita tak nak berurusan dengan orang yang susah nak bayar hutang. Kan? Seksa gila kan nak kutip hutang ke apa semua kan. So, bank pun sama. So, bank lebih prefer untuk berurus niaga dengan orang yang tak ada masalah untuk bayar komitmen ataupun bayar hutang yang dia buat tu setiap bulan. Ini adalah
salah satu benda yang bank sangat-sangat titik beratkan. Kalau first step ni you fail, takkan pergi next step lah. Okay, kalau first step ni pun you fail, takkan pergi next step. So that's why pentingnya untuk first step ni you pass lah. Dan akan check dulu you punya perangai macam mana hutang. Kan, tak ada hutang pun tak bagus. Dan cadangan saja kalau you all yang nak beli rumah, langsung tak ada hutang, saya cadangkan you start buat hutang kecil je dulu. Just nak ada record je. Sebagai contoh lah, kalau saya cadangkan kalau nak buat record hutang ni, better you pergi buat ASB loan. ASB financing, katakanlah ambil 100 ke, RM50 ke, kan? Maknanya amount kecil je. Just nak ada record je. Just nak ada record je. Just nak ada record saja. Once record you dah cantik, bank nampak, dia ni bagus lah, bayar cantik lah. So, untuk beli rumah pun tak susah, senang sangat. Sebab apa? Once kita nak buat rumah ni, dia tengok si Chris sebab dia hutang yang besar, hutang yang 35 tahun. Kalau sangkut, sangat-sangat pening lah kan. Tapi kalau hutang macam ASB ni, dia hutang kecil je. Hutang-hutang yang, lagipun hutang ASB ni, dia bukan hutang jahat, dia lah hutang investment. Dia tak kira sebagai komitmen, dia kira sebagai pendapatan. So, you kena clear kat sini. Okay, so cadangan saja kalau you dah ada hutang, make sure jaga elok-elok, dan kalau belum ada hutang, make sure buat hutang kalau ada plan nak beli property. Buat hutang tu just buat hutang kecil je, macam SB financing ke, dah 100 ke 200 dah cukup lah, tak perlu banyak-banyak. Right? Okay, I hope you all clear. Okay, itu first thing first. Kenapa bank susah nak bagi loan? Sebab kita punya rekod dengan bank tak bagus. Tak kisah lah cakap, tak apalah, aku tak payah dengan hutang bank dengan bank R tu je. Dengan bank M, bank Rimau ni, aku bayar cantik, aku tak buat hutang dengan dia. You kena tahu satu benda yang secret report tu link dengan semua bank. So maknanya kalau kita buat taik dengan bank ni pun semua bank akan tahu. So tak perlulah nak kata, jangan risau, kalau aku buat dengan bank ni tak kantoi kan. Aku buat hutang dengan bank, aku tak bayar dengan bank tu je, bank ni aku bayar. So tak boleh. So benda tu link dengan semua bank. Okay, itu first. Alright. Poin yang kedua saya adalah pada malam ni adalah tolong make sure you tahu yang kedua adalah tolong make sure kalau kita nak buat loan rumah, tolong pastikan loan kita match dengan income kita. Sebagai contoh lah, kalau kita nak beli rumah, kalau kita nak buat loan yang installment dia RM800, macam seperti itu tadi, kalau gaji RM2,000, you boleh buat installment bank dalam bernilai RM800. Tapi depends, kalau katakanlah kuota loan you tu, you dah pakai. Right? So it means maksudnya, you dah pakai beli kereta, dah pakai 700 lah. Maknanya tinggal 100. Bank nak bagi macam mana loan dekat you kalau balance kuota you pun dah tinggal 100. Nampak tak? So sangat-sangat penting lah benda ni. So maksudnya kalau nak beli rumah, tolong. Saya suggestkan kalau you all yang belum ada apa-apa hutang, kalau ada plan nak beli rumah, jangan buat hutang motor, jangan buat hutang kereta, jangan buat hutang credit card. Okay? Just buat ASB financing saja. Cukup itu saja. Just buat ASB financing, jaga elok 6 bulan, dan kalau gaji okey semua, dah boleh apply untuk loan rumah. Okay? Itu yang kedua. So kena kira lah, tolong jangan buat hutang nakal-nakal ni sebelum you beli rumah. Okay? Once you dah start kacau kuota hutang you, itu akan menyebabkan banyak lagi masalah yang akan berlaku selepas tu. For sure, rumah susah nak beli. Nampak tak? Alright. So, yang ketiga. Alright. Okay, jawab soalan. Okay. ASB financing dan FB takaful kan? Betul. Buat ASB financing dan takaful. Sangat-sangat bagus lah benda ni. Okay. Alright. Poin yang ketiga saya pada malam ini adalah tolong make sure income you ada penyata. Okay, ada orang yang dia kerja tapi maybe bos dia bayar gaji hari, maybe bos dia bayar tak masuk bank. So bank tak boleh nak trace kat situ. Katakanlah you gaji RM10,000 sekalipun tapi bos bayar cash. So bank tak boleh nak buktikan you dapat income setiap bulan. So bermakna hanya statement ataupun transaction yang masuk dekat bank saja yang bank boleh detect dan mengatakan you ni ada income. Dan income ni boleh beli property. Kalau you tak ada, katakanlah you income RM10,000 sebulan pun tapi tak masuk bank, bos you tak masukkan tak masukkan gaji dekat bank memang tak boleh trace. Okay, so that's why
please make sure kalau you seorang yang bergaji macam tu lah, gaji hari ataupun gaji tak masuk bank, tolong inform dekat bos you, bos saya nak beli rumah, tolong make sure gaji saya masuk bank. At least 6 month lah. 6 month tolong masuk bank untuk saya beli property saya. Okay, dan kalau benda ni tak ada, memang kita tak ada bantu. Sebab itu memang adalah requirement bank. Alright? Okay guys. I hope you all clear live session pada malam ni. Saya dah ceritakan apakah step by step. Dan saya dah ceritakan juga apakah sebab-sebab bank tak nak bagi loan rumah dekat you. Dan saya harap you all take note. Tolong make sure you tak buat kesilapan ni supaya bank boleh mudah nak berikan loan kepada you. Dan once you start boleh buat loan, insyaAllah masa depan you cerah lah untuk ada property, untuk beli aset dan sebagainya. Alright guys, so seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang menonton live session pada malam ni. Seperti biasa setiap malam kita akan buat live. Malam ni saya seorang, maybe besok saya akan jemput panel-panel yang bagus, panel-panel yang lebih expert dalam bidang-bidang mereka. So I hope you all semua enjoy live session pada malam ni. Dan you all boleh take note certain point yang maybe you dapat, macam maybe you all boleh take note certain point yang you belajar pada malam ni. Okay, dan kalau you all rasa live session pada malam ni bermanfaat, tolong make sure like page kita dan follow setiap live session yang kita buat. Setiap malam pukul 9 malam dalam segmen Gosip Hartanah. So make sure follow setiap malam dan take note poin-poin yang kita berikan, sama ada saya berikan atau panel-panel kita berikan. Alright guys, so seperti biasa jangan lupa hashtag kita, hashtag mesti ada rumah 2021, hashtag peneraju hartanah Bumi Putra dan hashtag we are property expert. Bye bye guys, jumpa besok malam.